kasih Tan Sri Pengerusi. Tan Sri, pada sesi pembentangan belanjawan yang lepas, Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam perenggan 137 mengatakan bahawa kerajaan menyediakan 80 juta ringgit sebagai dana bantuan sementara bas henti-henti untuk manfaat pengendali bas henti-henti dan 115 juta ringgit bagi inisiatif PAS perjalanan bas dan rel tanpa had dengan harga RM50 sebulan untuk pengguna terutamanya di Lembah Kelang. Saya mengalu-alukan peruntukan ini, namun begitu apabila saya membaca peruntukan secara detail untuk Kementerian Pengangkutan dalam kod 031200 program dana bantuan sementara bas henti-henti, peruntukan 80 juta itu tidak diperuntukkan kerana dalam buku bajet ialah kosong. Hanya untuk anggaran 2021 80 juta tetapi anggaran 2022 kosong. Program transformasi perkhidmatan bas henti-henti tahun lepas tahun ini 48 juta, tahun 2022 pun kosong. Jadi kedua-dua peruntukan ini tidak diperuntukkan. Saya nak tanya mengapa ia tidak diperuntukkan? Walaupun telah pun dinyatakan dalam ucapan belanjawan yang lepas kerana program subsidi ini amat penting kepada operator-operator bas. Dan saya minta Yang Berhormat Menteri Pengangkutan bukan saja pastikan peruntukan itu ada, tetapi pembayaran itu juga kena cepat. Kerana masalah yang selalu membelenggu operator-operator ini ialah pembayaran daripada pihak kerajaan melalui APAD. Kita selalu menghadapi kelewatan. Saya tahu ada masalah claim dan sebagainya, tetapi ini mesti diselesaikan dengan lebih segera. Perkara yang kedua, Tan Sri Pengerusi, ialah 00900 meningkatkan keupayaan KTMB. Saya nak tanya secara spesifik satu projek, iaitu projek KWDT 2. Yang tahun lepas, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan beria-ia mengatakan bahawa projek ini akan dibuka semula untuk tender terbuka. Tetapi setakat ini sudah lebih setahun. Setahu saya belum ada apa-apa proses tender terbuka dijalankan semula kerana pihak kontraktor yang sedia ada itu telah pun membawa kerajaan ke mahkamah kerana ada implikasi perundangan dan meminta supaya semakan kehakiman. Saya nak tahu apakah hala tuju projek KWDT 2 ini dan apakah penyelesaian supaya memastikan projek ini dapat dihidupkan semula dengan segera. Kerana apa yang membimbangkan saya ialah keselamatan train-train yang melalui track-track tersebut setiap hari. Tan Sri Pengerusi, saya juga dah bertanya berkenaan dengan 01600 pembelian rolling stock KTMB. Ini berkenaan dengan projek ETS 2 untuk arah selatan. Saya tahu bahawa projek double track untuk Gemas Johor Bahru akan siap tak lama lagi. Yang pentingnya ialah apabila track itu siap, rolling stock juga kena ada. Set train ETS ini mesti dapat beroperasi. Saya nak tanya apakah status pembelian ETS ini? Adakah kerajaan mengamalkan tender terbuka untuk pembelian set ETS ini ataupun ia secara rundingan terus? Sebab saya mendapat maklumat bahawa kerajaan telah pun mengamalkan rundingan terus dalam pembelian ETS ini. Tan Sri Pengerusi, yang ketiga ialah berkenaan dengan pengangkutan jalan 020300. Ini berkenaan dengan JPJ, berkenaan dengan inisiatif e-testing. Semasa saya berada dalam Kementerian Pengangkutan, salah satu inisiatif yang saya juga ingin bawa ialah memperkenalkan e-testing untuk ujian-ujian pemandu-pemandu untuk lesen memandu. Pada ketika itu kita telah membuat beberapa projek perintis terutamanya di negeri Johor di mana beberapa sekolah memandu telah pun memulakan e-testing ini. Baru-baru ini saya membaca dalam media bahawa Kementerian Pengangkutan telah melantik MyEG untuk menjalankan projek perintis ini. Saya nak tahu adakah ini diberikan secara eksklusif kepada MyEG. Pendirian saya ialah sepatutnya kalau Kementerian Pengangkutan nak menjalankan e-testing, saya sokong penuh, tetapi ia tidak seharusnya diberikan secara eksklusif kepada mana-mana satu syarikat. Sebab ini bukannya satu teknologi yang eksklusif. Banyak syarikat boleh memperkenalkan ataupun mengadakan teknologi ini ataupun konsep e-testing ini dan sepatutnya dibuka kepada semua syarikat. Yang keempat, Tan Sri Pengerusi, ialah berkenaan dengan HSR. Saya nak bertanya apakah peranan Kementerian Pengangkutan dalam projek HSR yang dikatakan akan dihidupkan semula ini. Saya membaca juga kenyataan daripada Perdana Menteri Singapura bahawa kedua-dua Kementerian Pengangkutan daripada Malaysia dan Singapura akan terlibat dalam rundingan berkenaan dengan HSR ini. Sebab pada semasa perjanjian HSR asal ini dijalankan, perjanjian itu adalah antara Kementerian Pengangkutan Singapura ditandatangani oleh Menteri Pengangkutan Singapura dan Menteri Jabatan Perdana Menteri menjaga EPU di sebelah pihak Kerajaan Persekutuan Malaysia. Pada ketika itu, Yang Berhormat Datuk Seri Ramandalan
kalau tak silap saya. Selepas itu apabila kita mengambil alih, kita merundingkan untuk kita postpone 2 tahun. Itu dirundingkan oleh Yang Berhormat Gombak pada ketika itu. Apabila projek ini dibatalkan, ia melalui Yang Berhormat Jeli sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjaga EPU. Sekarang ini ia diserahkan kepada MOT. Saya berharap betul ia diserahkan kepada MOT, tak ada masalah. Sepatutnya dipimpin oleh Kementerian Pengangkutan, tetapi apakah peranan MOT dan apakah skop yang diberikan kepada MOT? Adakah ia termasuk terhadap juga mekanisme costing dan sebagainya berkenaan dengan isu Assetco? Adakah ia boleh ditentukan oleh pihak MOT? Saya harap dapat diberikan penjelasan. Terakhir dan subfungsi, saya tahu saya mengambil sedikit masa tambahan berkenaan dengan inisiatif untuk kerusi keselamatan. Yang Berhormat Menteri Kewangan telah menyatakan bahawa ada insentif untuk pengguna-pengguna jalan raya untuk membeli kerusi keselamatan ini untuk kanak-kanak. Saya sokong penuh. Sebab saya, semasa saya menjadi Menteri Pengangkutan, saya yang meluruskan peraturan tersebut, mewajibkan supaya ada kerusi keselamatan untuk kanak-kanak. Menteri Kewangan mengatakan bahawa ada insentif sebanyak RM150 kepada golongan B40. Saya nak tanya apakah mekanisme, bagaimana ia dilaksanakan, agensi mana yang bertanggungjawab dalam perkara ini, kerana saya nak menyokong. Di kawasan parlimen saya nak top up subsidi tersebut. Saya nak top up RM50 lagi. Kalau RM150 daripada Kerajaan Persekutuan, saya top up RM50. Kalau harga kerusi kanak-kanak itu RM300, pengguna hanya perlu bayar RM100 di kawasan Parlimen Seremban, dan saya bagi dengan subsidi kepada 1,000 penerima. Saya akan memperuntukkan RM50,000 untuk projek ini di kawasan parlimen saya. Saya harap Yang Berhormat Menteri Pengangkutan tidak ada bantahan kepada agensi ataupun NGO yang terlibat. Kalau boleh, MIROS boleh memimpin projek ini kerana MIROS adalah agensi yang selalu menyokong usaha dan inisiatif keselamatan untuk kerusi kanak-kanak ini. Jadi itu saja. Terima kasih. Banyak duit dia, Abi.